Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Gabriel Romi. Tumpuan berita, kerajaan persekutuan yang dibentuk hari ini perlu kuat dan stabil bagi memastikan negara dapat dibangunkan sekaligus membela nasib rakyat. Premier Sarawak Datuk Padigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, dengan kestabilan politik yang dikecapi kini, sudah pasti ia mampu mendorong Sarawak untuk menjadi lebih agresif dalam membawa perubahan dan anjakan yang diperlukan. Dan kita telah berbincang banyak perkara. Di antaranya ialah keadaan politik nasional di mana PBB menekankan mengenai dengan kestabilan kerajaan supaya kerajaan di peringkat nasional dapat menguruskan pemerintahan dan juga dari sudut pembangunan yang lebih efektif di peringkat pusat. Khasnya dalam kita berhadapan dengan banyak cabaran, termasuklah cabaran cost of living dan juga cabaran untuk memastikan supaya negara Malaysia mempunyai ketahanan dan resilient dalam kita menghadapi cabaran global. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Ibu Pejabat PBB di Kuching pada Ahad. Yang di-Pertua Parti PBB itu menjelaskan ia amat penting bagi rakyat untuk menilai pembentukan kerajaan perpaduan berasaskan kepada kestabilan di mana perkara ini dapat dilihat melalui usaha yang diketengahkan oleh kerajaan persekutuan pada ketika ini. Dalam pada itu katanya parti PBB akan terus memainkan peranan untuk menjamin kestabilan politik semasa. Politik kita harap politik di peringkat persekutuan akan stabil dan PBB akan mainkan peranan untuk membantu kestabilan politik di peringkat nasional. Sebagai rakan dalam kerajaan perpaduan, kita akan memberikan input kita dan kita harap pendekatan politik kita lebih rasional lagi untuk memastikan Malaysia stabil dan kita dapat membangunkan seluruh negara kita. Sementara itu, Datuk Padigi Abang Zuhari memberitahu kerajaan Sarawak telah membentuk satu jawatan kuasa baharu untuk meneliti sistem pangkalan data utama padu dengan lebih terperinci. Katanya jawatan kuasa itu akan meneliti beberapa alternatif bagi membolehkan penduduk luar bandar yang tidak mempunyai capaian internet boleh mendaftar maklumat dalam padu. That's why kita akan discuss. Kita mencari option in order to get the data. Kalau satu kawasannya tidak ada connectivity, so we have to find another option untuk mendapatkan data. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Kementerian Ekonomi juga akan membantu memperjelaskan dan memperkemaskan prosedur padu untuk Sarawak. Dan kita ada timbalan menteri di sana daripada PBB, Datuk Hanifah, dan kita telah menubuhkan jawatankuasa untuk melihat lebih terperinci lagi proses padu di antara Datuk Hanifah dan Datuk Sharifah Hasidah sebagai timbalan menteri yang menjaga hal ehwal perhubungan federal dengan Sarawak. Setakat 11 Januari 2024, Sarawak telah merekodkan seramai 99,145 individu yang telah berdaftar dalam sistem padu. Laporan seterusnya, Sarawak merupakan salah satu dari 4 lokasi di dunia yang memiliki kemampuan dan keselesaian untuk menyimpan karbon dioksida di bawah tanah. Premier Sarawak Datuk Padigi Abang Zuhari berkata, kelebihan ini telah meningkatkan lagi minat kerajaan Sarawak dalam menyelidik serta membangunkan inisiatif penangkapan dan penyimpanan karbon CCS yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi seperti pembakaran bahan bakar fosil.
Menurut beliau, inisiatif tersebut bukan sahaja untuk membantu ke arah mengurangkan pelepasan karbon dan memerangi perubahan iklim, malah secara tidak langsung membuka peluang untuk Sarawak menambah sumber pendapatan. Apabila dia tangkap karbon, dia simpan karbon dalam tanah, ni ada wang beri free dah. Kalau nak nyimpan, tentu ada bayarannya. Jadi dengan itu pendapatannya menjadi satu lagi pendapatan revenue stream kepada Sarawak. Tapi kita doakanlah supaya geologi kita macam begitu juga. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall 7 tahun bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di Hikmah Exchange Kuching pada malam Sabtu. Sementara itu, ketika ditemui selepas sesi Town Hall tersebut, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, rakyat di negeri ini perlu terus didedahkan dengan perancangan, inisiatif dan strategi yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bagi menilai sendiri keberkesanannya. Jelasnya, dengan pendedahan yang berterusan, rakyat bukan sahaja dapat memahami isu-isu yang sedang dihadapi oleh negeri ini, malah akan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana peruntukan kerajaan digunakan dan keputusan dibuat demi masa depan Sarawak. Ujarnya, ini sedikit sebanyak membolehkan rakyat menjadi lebih terdidik mengenai isu-isu semasa, seterusnya lebih cenderung untuk turut serta dalam usaha-usaha yang dilakukan. Menurut Datuk Seri Alexander, selain membina masyarakat yang lebih berpengetahuan dan bertanggungjawab, Town Hall seumpamanya diyakini dapat memperkukuhkan kepercayaan dan sokongan rakyat terhadap kerajaan. Bagi saya, majlis ataupun acara sebegini amat tepat. Tadi kita mendengar dengan cukup jelas daripada Yang Amat Berhormat Premier sendiri untuk menjawab soalan-soalan dan juga yang lebih penting untuk beliau berkongsi dengan rakyat, bukan rakyat Sarawak saja, malah di seluruh Malaysia. Bagaimana dari mula beliau telah merancangkan dan juga melaksanakan pelbagai inisiatif dan dia sudah menunjukkan sangat berhasil. Dan lebih penting bagi kita pada petang ini, kita dapat juga mendengar melangkah ke depan bagaimana Yang Amat Berhormat Premier ini akan buat strategi yang baru yang mengikut kehendak bukan sekadar di negara kita, bukan di peringkat Sarawak, tetapi untuk kita jadi player yang relevan di pusat dunia di peringkat global. Itu yang sangat baik. Dalam perkembangan lain, sebanyak 12 singa dan 2 naga baharu telah dihidupkan oleh Persatuan Seni Bela Diri China CMAA sebagai persediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina 2024 yang menjelang tiba. Upacara menitik mata singa dan naga tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian di Kuching pada Ahad. Setakat ini, CMAA telah terlibat aktif dalam program-program pembangunan termasuklah persembahan tarian naga dan singa dan wushu dengan sokongan ahli-ahli persatuan, ahli keluarga, sekolah dan agensi kerajaan yang terlibat. Turut hadir Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng, bekas ahli Parlimen Stampin Datuk Yong Kun Seng, Kapitan Tang Kun Gi serta tetamu kehormat yang lain. Manakala bahang kehangatan Tamasya Sukan Sarawak Suksar ke-3 2023 yang akan disingkapkan tirainya pada Isnin kian terasa dengan kebanyakan atlet yang bertanding telah tiba di Bandar Sibu. Daripada 4 zon yang bertanding, hanya atlet serta pegawai dari zon barat belum tiba sepenuhnya di tempat penginapan atlet di Desa Sanyan dan dijangka tiba pada petang ini. Selain menggunakan bas, kontijen dari 4 zon juga menggunakan kenderaan sendiri untuk memudahkan pergerakan ke tempat penginapan. Bagi memastikan kelancaran proses pendaftaran atlet, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Sukan Sarawak SSC Awang Putra Yusri Awang Rizwan sendiri turun padang memantau dan berpuas hati dengan kelancaran proses pendaftaran. Katanya segala persiapan termasuk persiapan lokasi kejohanan berjalan dengan baik dan lancar dan hanya menunggu ketika untuk suksar dimulakan. So setakat ini persiapan di semua venue pertandingan
untuk 13 sukan telah berjalan dengan lancar dan persiapan untuk majlis perasmian pada 15 bulan Januari 2024 sedang berlangsung, dan juga persiapan di gelanggang-gelanggang 13 gelanggang untuk suksa di Sibu ni pun tengah berjalan dengan lancar dan menunggu ketibaan menunggu kehadiran semua atlet-atlet di seluruh Sarawak yang mewakili zon masing-masing. Dijangka lebih kurang 1,600 orang atlet termasuk pengurus dan jurulatih pasukan yang diketuai oleh CDM masing-masing. Setiap zon akan hadir berkampung di Sibu selama tempoh 4 hari ke 5 hari di Sibu untuk Suksa 2024 yang kita adakan pada tahun ini. Dan Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas meninjau tempat penginapan atlet di Desa Sanyan pada Ahad. Awang Putra Yusri yang juga pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS juga menyeru kehadiran penonton-penonton, masyarakat-masyarakat di sekitar Sibu khasnya untuk memeriahkan lokasi-lokasi sukan bagi menyaksikan atlet-atlet yang bertanding. Beliau juga berharap semua atlet yang bertanding memperagakan semangat kesukanan yang tinggi dan berdisiplin sepanjang penganjuran suksar ini. Tegas beliau, jika atlet dapat meningkatkan disiplin, komitmen dan kerjasama semasa suksar, mereka boleh pergi lebih jauh selepas ini. Untuk rekod suksar ketiga 2023 akan berlangsung dari 15 hingga 18 Januari 2024 dengan mempertandingkan 13 acara sukan iaitu angkat berat, berbasikal, bola tampar, bola keranjang, futsal, hoki dewan, judo, karate, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tinju dan wushu. Sekian edisi malam bersama saya Gabriel Romi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kemerahan upacara menitik mata singa dan naga yang telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ambar Profesor Dr. Sim Kuihian di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.